Yang dihormati Sri Kandi kita, Cik Sandy, barisan-barisan dan juga ahli-ahli KPP sekalian. Pada malam ini, saya akan menyampaikan ucapan yang bertajuk Mari Boykot Barangan Israel. Tadi saudara Idris telah mengemukakan hujah betapa zalimnya Israel ini. Kenapa kita perlu boykot Israel? Israel ini sejak daripada zaman dahulu sehingga zaman sekarang memang terkenal sebagai satu bangsa, satu negara yang bukan sahaja zalim tetapi maha zalim. Mereka telah dihalau dan diburu sejak daripada zaman Babylon sehinggalah kepada zaman Hitler. Salah satu sebab mengapa Hitler melancarkan Blitzkrieg adalah kerana ingin membunuh dan menyembelih Israel. Kerana dia tahu Israel ini adalah merupakan satu bangsa, satu negara berrosak. Jadi, marilah kita semua memboikot barangan Israel sebagai tanda protes kita kepada kezaliman mereka. Jadi, apakah barangan Israel yang paling senang untuk diboikot? Siapa tahu? Medi lagi? Coca-Cola. Betul. Siapa cakap rokok? Rokok adalah merupakan satu barang yang paling senang untuk diboikot kerana rokok bukan barang keperluan kita. Kita satu negara. Tahukah anda semua rokok diperbuat daripada apa? Tembakau. Siapakah pengeluar terbesar tembakau di dunia? Kelantan. JP Morris. JP Morris ini adalah merupakan sebuah syarikat yang ditubuhkan oleh Israel. Sehingga sekarang mereka adalah penyumbang terbesar ekonomi Israel melalui tembakau. Sebut tentang tembakau ini, saya ingin mengambil contoh. Pada semasa saya kecil, tembakau ini banyak sekali ditanam di negeri kelahiran saya, Kelantan. Kerana tembakau ini merupakan satu komoditi yang paling senang untuk ditanam. Kerana tidak memerlukan baja, tidak memerlukan pagar dan tidak memerlukan racun serangga. Kerana ayam tidak memakan tembakau, itik tidak menyudu tembakau, kambing juga tidak memakan tembakau, malah babi pun tak makan tembakau. Menunjukkan bahawasanya haiwan pun tak makan tembakau kerana mereka tahu tembakau ini membahayakan kesihatan. Jadi saya menyeru kepada rakan-rakan dan saudara-saudara se-Islam saya, marilah kita boykot apa? Coca-Cola. Merokok. Jadi saya nak tanya saudara dan saudari sekalian, apa pandangan anda semua? Apakah boykot ini efektif atau berkesan dalam menjejaskan ekonomi dan kekuatan Israel? Efektif atau tidak? Tidak efektif. Tidak. Ya, efektif. Memang diakui memboikot mendatangkan kekesan yang begitu kecil terhadap ekonomi dan kekuatan Israel. Malah tidak menjejaskan mereka, tidak menjejaskan psikologi mereka untuk lebih zalim. Tetapi ingatkah saudara dan saudari tentang sebuah kisah, di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud yang zalim. Ketika Nabi Allah sedang dibakar, datang seekor burung yang kecil dengan paruh yang begitu kecil, membawa air di dalam paruhnya untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara logiknya
air yang sedikit itu tidak akan dapat memadamkan api yang besar. Tetapi Allah Ta'ala tidak melihat kepada hasil daripada apa yang kita buat, tetapi tindakan. Allah melihat pada tindakan kita. Allah melihat pada tindakan burung tersebut pada waktu tersebut, dengan usaha dan daya burung tersebut. Itu yang paling penting, bukan hasil ataupun faed, bukan hasil ataupun kesan terhadap sesuatu tindakan. Sekiranya kita melihat kepada tindakan, maka sudah pasti Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang paling dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Nabi Nuh selama 950 tahun berdakwah, hanya 80 orang sahaja yang masuk Islam. Bermakna 10 tahun seorang masuk Islam. Jadi kalau Allah itu menilai hasil daripada tindakan seorang, maka Nabi Nuh adalah orang yang paling teruk sekali dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan dari apa yang saya cuba sampaikan hari ini adalah boikot walaupun tidak mendatangkan kesan yang begitu besar kepada ekonomi, kekuatan dan psikologi Israel, tetapi kita sebagai umat Islam, apakah tindakan kita pada waktu ini untuk ataupun sebagai menyahut cabaran melihat saudara sesama Islam kita dibunuh dengan kejam di Palestin. Untuk itu saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.